Pada masa kini, perkembangan politik antarabangsa menyaksikan Asia Tenggara muncul sebagai salah satu rantau paling strategik dalam persaingan kuasa besar, khususnya melibatkan Amerika Syarikat dan China. Kedudukan rantau ini yang terletak di tengah-tengah lautan utama antara Lautan Hindi dan Lautan Pasifik menjadikan Asia Tenggara penting dari segi keselamatan maritim, perdagangan antarabangsa, rantaian bekalan global, teknologi, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa Asia Tenggara bukan lagi sekadar rantau pinggiran, tetapi telah menjadi kawasan tumpuan dalam persaingan kuasa besar di Asia. Dalam konteks ini, ASEAN sering dilihat sebagai kuasa tengah yang berusaha mengurus persaingan kuasa besar secara berhati-hati. Jadi kekuatan ASEAN terletak pada keupayaannya membina ruang diplomasi, mengekalkan kestabilan serantau dan menyediakan platform perbincangan antara negara-negara besar dengan negara-negara Asia Tenggara. Jadi peranan ini dapat difahami melalui konsep ASEAN Centrality lah, yaitu kedudukan ASEAN sebagai pusat kepada seni bina kerjasama serantau. Jadi ASEAN Centrality ini dia menjadi prinsip asas dalam mempromosikan kerjasama Indo-Pasifik melalui mekanisme yang dipimpin oleh ASEAN. Jadi kepentingan ASEAN dalam hubungan Amerika Syarikat Asia ini juga dapat dilihat melalui perkembangan hubungan rasmi ASEAN Amerika Syarikat yang telah bermula sejak tahun 1977. Jadi hubungan ini pada awalnya dia lebih tertumpu kepada pertukaran pandangan dalam isu politik dan keselamatan, tetapi kemudiannya berkembang kepada kerjasama yang lebih luas merangkumi 3 tonggak komuniti ASEAN. Jadi walau bagaimanapun ASEAN tidak sepenuhnya menerima penglibatan Amerika atau berpihak kepada Washington. Sebaliknya, ASEAN coba mengekalkan pendekatan seimbang supaya rantau Asia Tenggara tidak terperangkap dalam persaingan blok kuasa besar. Pendekatan ini jelas melalui ASEAN Outlook on the Indo-Pacific ataupun AOIP yang menekankan Indo-Pacific sebagai rantau dialog dan kerjasama, bukan semata-mata medan persaingan. Dengan kata lain, bermaksud ASEAN menerima kepentingan Amerika Syarikat dalam Indo-Pasifik, tetapi pada masa yang sama berusaha untuk memastikan agenda Indo-Pasifik tidak ditentukan sepenuhnya oleh kuasa besar. Oleh itu, perbincangan tentang peranan ASEAN dalam mengimbangi kepentingan Amerika Syarikat di Asia sebenarnya perlu dilihat secara menyeluruh melalui 3 dimensi utama, yaitu keselamatan, kerjasama ekonomi, dan geopolitik Indo-Pasifik. Dalam konteks keselamatan serantau, ASEAN memainkan peranan yang sangat penting dalam mengimbangi kepentingan Amerika Syarikat di Asia Tenggara melalui pendekatan yang inklusif, berkecuali dan berasaskan kerjasama pelbagai hala. Jadi ASEAN ini terdiri daripada negara-negara yang mempunyai latar belakang politik, ekonomi dan keselamatan yang berbeza. Namun begitu, ASEAN menyatukan negara-negara ini untuk memastikan Asia Tenggara kekal aman dan stabil tanpa terlalu dipengaruhi oleh mana-mana kuasa besar. Walaupun begitu, Amerika Syarikat ini merupakan kuasa besar yang mempunyai pengaruh kuat dalam isu keselamatan rantau ini. ASEAN tidak mengambil pendekatan memihak secara mutlak kepada Washington. Sebaliknya, ASEAN ini dia mengamalkan dasar keseimbangan kuasa dengan mengekalkan hubungan baik dengan dua kuasa besar, yaitu Amerika Syarikat dan China. Ini penting untuk mengelakkan rantau ini daripada menjadi medan persaingan yang boleh mengancam kestabilan politik dan keselamatan. Dari sudut kepentingan Amerika Syarikat pula, yang mana rantau Asia Tenggara ini sangat strategik kerana dia melibatkan isu seperti keselamatan Laut Cina Selatan, kebebasan pelayaran, keselamatan cyber serta ancaman jenayah rentas sepadan dan keganasan. Oleh itu, Amerika Syarikat ini terlibat secara aktif dalam kerjasama keselamatan dengan negara ASEAN. Namun begitu, ASEAN memastikan semua penglibatan ini berlaku dalam kerangka institusi serantau seperti ASEAN Regional Forum, ADMM Plus, dan East Asia Summit, yang mana platform ini membolehkan perbincangan keselamatan dilakukan secara dialog, konsensus dan terbuka, bukan secara unilateral oleh mana-mana kuasa besar. Bagi memperkukuhkan keselamatan serantau,
ASEAN dan Amerika Syarikat telah melaksanakan beberapa bentuk kerjasama. Antaranya ialah ASEAN-US Maritime Exercise 2019, iaitu latihan maritim bersama yang bertujuan untuk meningkatkan keupayaan negara-negara ASEAN dalam aspek keselamatan maritim, memperkukuhkan koordinasi operasi, dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman di perairan serantau. Selain itu, ASEAN-US Cyber Policy Dialog diwujudkan bagi mengukuhkan kerjasama dalam menangani ancaman keselamatan cyber yang semakin meningkat akibat daripada perkembangan teknologi digital. Jadi dalam masa yang sama juga, di mana ASEAN-US iaitu Defense Minister Informal Meeting menjadi platform kepada menteri-menteri pertahanan untuk membincangkan cabaran keselamatan semasa dan meneroka peluang kerjasama strategik. Selain itu, penglibatan Amerika Syarikat dalam Expand ASEAN Maritime Forum pula, dia menunjukkan komitmennya dalam memastikan keselamatan laluan perdagangan antarabangsa dan kebebasan pelayaran di rantau Indo-Pasifik. Daripada kerjasama ini, ASEAN memperoleh beberapa manfaat penting. Antaranya ialah peningkatan keupayaan pertahanan negara anggota, perkongsian maklumat keselamatan dan pembangunan kapasiti institusi keselamatan. Jadi pada masa yang sama, ASEAN masih berjaya mengekalkan autonomi strategiknya, iaitu tidak terlalu bergantung kepada mana-mana kuasa besar. Yang paling penting, pendekatan ini membantu ASEAN mengelakkan pembentukan blok ketenteraan serta mengurangkan risiko konflik antara kuasa besar di Tenggara. Kesimpulannya, kerjasama keselamatan ini menunjukkan bahawa ASEAN berjaya bertindak sebagai pengimbang keselamatan serantau. Walaupun kerjasama rapat dengan Amerika Syarikat, ASEAN ini tetap mengekalkan prinsip berkecuali melalui dialog, konsensus dan kerjasama berbagai hala. Jadi pendekatan inilah yang memastikan ASEAN ini terus relevan dalam mengekalkan keamanan dan kestabilan rantau Asia Tenggara. Seterusnya kita masuk kepada peranan ASEAN dalam mengimbangi kepentingan Amerika Syarikat di rantau ini dalam aspek kerjasama ekonomi. Yang pertama kita boleh lihat dari segi peranan ASEAN itu sendiri, di mana ASEAN ini memilih untuk bekerjasama dengan Amerika Syarikat dalam bidang ekonomi berbanding menentang pengaruhnya. Di mana kerjasama ini telah membantu negara-negara ASEAN memperoleh manfaat ekonomi sambil mereka mengekalkan kebebasan dalam menentukan dasar mereka sendiri. Dalam kerjasama ini, ASEAN telah menggunakan satu strategi yang dipanggil sebagai strategi hedging, di mana strategi ini adalah untuk menjalinkan hubungan dengan kuasa besar tanpa berpihak sepenuhnya kepada mereka. Yang kedua adalah untuk mengurangkan kebergantungan kepada satu negara sahaja. Strategi ini adalah untuk mengimbangi pengaruh ekonomi kuasa besar lain seperti China, dan ia adalah untuk mengekalkan hubungan baik dengan Jepun, Korea Selatan dan juga Kesatuan Eropah. Dalam kerjasama ini antara Amerika Syarikat dan juga ASEAN, mereka telah menggunakan mekanisme kerjasama seperti ASEAN-US Trade and Investment Framework Arrangement. Dan yang kedua adalah Expanded Economic Engagement Work Plan. Kepentingan kerjasama ekonomi antara ASEAN dan juga Amerika Syarikat ini telah membawa kepada peningkatan daya saing ekonomi ASEAN, memperluas akses ke pasaran antarabangsa, menarik pelaburan berkualiti tinggi dan juga mengukuhkan kedudukan ASEAN dalam rantaian bekalan global. Kerjasama antara Amerika Syarikat dan juga ASEAN ini telah membawa kepada pencapaian pada tahun 2024 seperti pencapaian perdagangan dua hala ASEAN dan juga Amerika Syarikat yang meraih keuntungan USD 453.37 bilion, dan Amerika Syarikat merupakan antara rakan perdagangan terpenting bagi ASEAN ketika itu. Pelaburan langsung asing Amerika Syarikat ke ASEAN yang memberi keuntungan sebanyak 42.13 bilion, dan Amerika Syarikat menjadi sumber FDI luar terbesar ASEAN. Antara bidang kerjasama yang diraih melalui kerjasama antara Amerika Syarikat dan juga ASEAN ini adalah seperti perusahaan mikro, kecil dan juga sederhana, ekonomi digital, kemudahan perdagangan, keselamatan tenaga, teknologi maklumat dan komunikasi yaitu ICT, dan juga pembangunan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Kesannya, kerjasama ekonomi antara ASEAN dan juga Amerika Syarikat ini telah membantu ASEAN mengimbangi pengaruh kuasa-kuasa besar di Asia Tenggara. Melalui hubungan ekonomi yang kukuh,
ASEAN dapat mengurangkan kebergantungan terhadap satu negara saja serta mewujudkan keseimbangan dalam hubungan ekonomi serantau. Selain itu, kerjasama ini telah membolehkan ASEAN mengekalkan kepentingan ekonomi dan juga otonomi strategiknya secara serentak. Walaupun menjalinkan hubungan yang rapat dengan Amerika Syarikat, ASEAN tetap mengamalkan dasar berkecuali dan juga tidak memihak kepada mana-mana kuasa besar. Pendekatan ini memberi ruang kepada ASEAN untuk membuat keputusan berdasarkan kepentingan rantau dan juga negara-negara anggotanya sendiri. Yang terakhir adalah hubungan ekonomi yang erat dengan Amerika Syarikat turut memperkukuhkan kestabilan dan juga pembangunan ekonomi serantau. Peningkatan perdagangan, pelaburan serta kerjasama dalam bidang teknologi, ekonomi digital dan juga pembangunan tenaga kerja telah membantu meningkatkan daya saing ekonomi ASEAN di peringkat global. Oleh itu, kerjasama ASEAN dan juga Amerika Syarikat ini membawa manfaat ekonomi dan juga menyumbang kepada kestabilan dan kemakmuran rantau Asia Tenggara secara keseluruhan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai peranan ASEAN dalam mengimbangi kepentingan Amerika Syarikat dalam aspek geopolitik Indo-Pasifik. Jadi ASEAN ini dia memainkan peranan sebagai kuasa tengah atau middle power dengan mengimbangi pengaruh Amerika Syarikat dan China tanpa memihak sepenuhnya kepada mana-mana pihak. Pendekatan ini dia membolehkan ASEAN mengekalkan keamanan dan kestabilan serantau. Selain itu, ASEAN juga dia menggalakkan kerjasama antara negara-negara di rantau ini, mengekalkan ASEAN Centrality sebagai teras kepada kerjasama Indo-Pasifik, serta mengamalkan strategi Hedging, yaitu menjalinkan hubungan baik dengan kedua-dua kuasa besar. ASEAN juga dia menyediakan platform dialog seperti ASEAN Regional Forum (ARF), Asia Summit (EAS), dan ASEAN Defense Minister Meeting Plus, yaitu ADMM+. Ini bagi menggalakkan perbincangan dan penyelesaian isu serantau secara diplomatik. Seterusnya, ASEAN memperkenalkan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific atau AOIP pada tahun 2019 sebagai pendekatan rasmi ASEAN terhadap perkembangan geopolitik Indo-Pasifik. AOIP ini dia menekankan 4 prinsip utama, yaitu keterbukaan, inklusiviti, ketulusan, dan penghormatan terhadap kedaulatan negara. Dari segi matlamat, AOIP ini dia bertujuan mengelakkan persaingan antara Amerika Syarikat dan China daripada menjadi konflik terbuka, serta memperkukuh kerjasama serantau, serta mengekalkan ASEAN Centrality dalam semua bentuk kerjasama di Indo-Pasifik. Oleh itu, ASEAN melihat Indo-Pasifik sebagai ruang kerjasama dan pembangunan bersama, dan bukannya sebagai medan persaingan kuasa besar. Seterusnya, ASEAN mengamalkan strategi Hedging bagi mengimbangi hubungan dengan Amerika Syarikat dan China. Melalui strategi ini, ASEAN terus bekerjasama dengan Amerika Syarikat dalam aspek keselamatan, termasuk melalui kerjasama berkaitan AUKUS dan perkembangan Quad. Pada masa yang sama, ASEAN ini dia mengekalkan hubungan ekonomi yang kukuh dengan China, termasuk melalui Belt and Road Initiative (BRI) dan pelaburan. Namun begitu, ASEAN turut berdepan beberapa cabaran, antaranya yaitu persaingan strategi antara Amerika Syarikat dan China yang semakin sengit, konflik Laut China Selatan, serta kemunculan AUKUS dan Quad yang boleh meningkatkan ketegangan di rantau Indo-Pasifik. Selain itu, ASEAN juga perlu mengekalkan ASEAN Centrality dan mengurus perbezaan kepentingan dalam kalangan negara anggotanya. Jadi kesimpulannya, melalui strategi Hedging, ASEAN berjaya mengimbangi hubungan keselamatan dengan Amerika Syarikat dan hubungan ekonomi dengan China. Pendekatan ini membolehkan ASEAN mengekalkan kestabilan, keamanan, dan otonomi strategi di rantau Indo-Pasifik tanpa memihak secara mutlak kepada mana-mana kuasa besar. Sekian dan terima kasih. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bagi bahagian ini, saya akan menerangkan tentang keberkesanan pendekatan ASEAN dalam mengekalkan kerelevanannya dalam hubungan antara Amerika Syarikat dan Asia Tenggara. Walaupun persaingan strategik antara Amerika Syarikat dan China semakin sengit, ASEAN masih berjaya mengekalkan peranannya sebagai sebuah organisasi yang penting di rantau Asia Tenggara. Hal ini karena ASEAN terus menjadi platform utama bagi dialog, rundingan, dan kerjasama serantau
Selain itu, ASEAN mengamalkan prinsip tidak memihak, membuat keputusan secara konsensus, dan menggalakkan kerjasama pelbagai hal. Pendekatan ini membolehkan semua negara anggota serta kuasa besar bekerja sama tanpa mewujudkan konflik yang lebih besar. Seterusnya, kejayaan konsep ASEAN Centrality turut membuktikan keberkesanan pendekatan ini. ASEAN memastikan isu-isu penting seperti keselamatan, ekonomi, dan geopolitik dibincangkan melalui platform yang diterajui oleh ASEAN sendiri. Dalam masa yang sama, ASEAN memainkan peranan sebagai pengantara yang netral antara kuasa-kuasa besar. Pendekatan ini membantu mengurangkan risiko persaingan antara Amerika Syarikat dan China daripada menjejaskan keamanan dan kestabilan di Asia Tenggara. Selain itu, penglibatan Amerika Syarikat yang berterusan juga menunjukkan bahwa ASEAN masih dianggap sebagai rakan strategik yang penting, walaupun Amerika Syarikat mempunyai hubungan dua hala yang rapat dengan negara seperti Filipina, Vietnam, dan Singapura. Negara tersebut masih menyokong mekanisme yang diterajui oleh ASEAN. Ini menunjukkan bahwa hubungan dua hala tidak menggantikan peranan ASEAN, sebaliknya saling melengkapi dalam memperkukuh kerjasama serantau. Kesimpulannya, pendekatan yang diamalkan oleh ASEAN telah berjaya memastikan organisasi ini terus relevan sebagai platform utama dalam hubungan rantau Amerika Syarikat dan juga Asia Tenggara. Seterusnya saya akan menerangkan beberapa bukti yang menunjukkan ASEAN masih relevan dalam hubungan dengan Amerika Syarikat. Antara bukti yang paling jelas ialah kewujudan pelbagai forum dan mekanisme yang diterajui oleh ASEAN. Antaranya ialah ASEAN Regional Forum atau ARF, East Asia Summit atau EAS, dan Asian Defense Ministers Meeting Plus atau ADMM Plus. Melalui platform ini, ASEAN dan Amerika Syarikat dapat membincangkan pelbagai isu penting seperti keselamatan maritim, keselamatan cyber, perdagangan, serta pembangunan ekonomi. Forum-forum ini juga membolehkan semua pihak berdialog secara aman dan mencari penyelesaian bersama terhadap cabaran serantau. Selain itu, perkembangan hubungan ASEAN dengan Amerika Syarikat juga membuktikan kerelevanan ASEAN. Hubungan ini telah bermula sejak tahun 1977 dan semakin berkembang dari semasa ke semasa. Pada awalnya, kerjasama lebih tertumpu kepada aspek politik dan keselamatan, namun kini hubungan tersebut telah diperluaskan kepada bidang ekonomi, pendidikan, teknologi, kesehatan, dan juga alam sekitar. Kemuncaknya pada tahun 2022, hubungan ini telah dinaik taraf kepada ASEAN-US Comprehensive Strategic Partnership yang menunjukkan tahap kepercayaan dan komitmen yang lebih tinggi antara kedua-dua pihak. Secara keseluruhannya, bukti-bukti ini telah menunjukkan bahwa ASEAN masih berjaya mengekalkan kerelevanannya sebagai penghubung utama antara Amerika Syarikat dan Asia Tenggara. Melalui konsep ASEAN Centrality serta pendekatan yang bersifat berkecuali, ASEAN terus memainkan peranan yang penting dalam memastikan keamanan, kestabilan, dan kerjasama serantau yang dapat dikekalkan walaupun berdepan dengan persaingan kuasa-kuasa besar. Seterusnya kita beralih kepada kekangan pendekatan ASEAN dalam mengekalkan kerelevanannya dalam hubungan Amerika Syarikat dan Asia. Pertama, kekangan utama ASEAN ialah prinsip konsensus, di mana ASEAN hanya boleh membuat keputusan apabila semua negara anggotanya bersetuju. Prinsip ini memang ada kebaikan karena ia menjaga hubungan baik antara negara anggota dan mengelakkan pertikaian dalaman. Tetapi, masalahnya ialah ASEAN boleh menjadi lambat bertindak, terutamanya dalam isu yang memerlukan keputusan segera. Contohnya dalam isu Laut Cina Selatan, di mana ASEAN sukar mencapai pendirian bersama karena setiap negara anggota mempunyai kepentingan yang berbeda terhadap China dan Amerika Syarikat. Ada negara yang lebih rapat dengan China dari segi ekonomi, manakala ada juga negara yang lebih bergantung kepada Amerika Syarikat dari segi keselamatan. Oleh itu, kenyataan ASEAN ini kadangkala dilihat terlalu umum atau kurang tegas. Perkara ini dia pernah berlaku pada tahun 2012 apabila ASEAN gagal mengeluarkan komunike bersama berkaitan isu Laut Cina Selatan. Kedua, ASEAN juga berdepan kekangan karena negara-negara anggotanya dia mempunyai kepentingan strategik yang berbeza. ASEAN ini dia bukanlah satu blok yang
Semua negara anggotanya mempunyai pendirian yang sama. Contohnya, Filipina mempunyai hubungan keselamatan yang rapat dengan Amerika Syarikat melalui perjanjian pertahanan. Sebaliknya, Kamboja dan Laos pula lebih rapat dengan China dari segi politik dan ekonomi. Sedangkan Vietnam pula dia mengambil pendekatan yang lebih seimbang, yaitu bekerja sama dengan Amerika Syarikat, tetapi dalam masa yang sama masih menjaga hubungan baik dengan China. Perbezaan ini menyebabkan ASEAN sukar membuat keputusan bersama yang konsisten, terutamanya apabila isu melibatkan persaingan antara Amerika Syarikat dan China. Kelemahan ASEAN ini juga boleh dilihat melalui krisis Myanmar selepas rampasan kuasa tentara pada tahun 2021. Krisis ini menunjukkan bahwa prinsip tidak campur tangan ASEAN ada batasnya. ASEAN memang memperkenalkan 5-point consensus untuk membantu menyelesaikan krisis tersebut, tetapi pelaksanaannya tidak begitu berkesan karena ASEAN tidak mempunyai mekanisme penguatkuasaan yang kuat. Selain itu, tentara junta Myanmar juga dilihat tidak benar-benar mematuhi plan damai tersebut. Jadi, keadaan ini dia menunjukkan bahwa ASEAN sukar bertindak dengan tegas apabila krisis berlaku dalam negara anggotanya sendiri, terutamanya apabila krisis itu melibatkan isu kemanusiaan, demokrasi, dan keselamatan rakyat. Seterusnya, kedudukan ASEAN juga tercabar oleh kemunculan kerjasama lain seperti Quad dan AUKUS. Quad melibatkan Amerika Syarikat, Jepun, India, dan Australia, manakala AUKUS pula melibatkan Amerika Syarikat, United Kingdom, dan Australia. Kerjasama seperti ini lebih kecil, lebih fleksibel, dan lebih berfokus kepada isu keselamatan. Walaupun Quad dan AUKUS tidak menggantikan ASEAN secara langsung, kewujudannya menunjukkan bahwa kuasa-kuasa besar tidak hanya bergantung kepada ASEAN dalam menangani isu Indo-Pasifik. Ini boleh mencabar peranan ASEAN sebagai platform utama dalam hubungan antara Amerika Syarikat dan rantau Asia. Akhir sekali, persaingan antara Amerika Syarikat dan China turut juga memberi tekanan besar kepada ASEAN. Kebanyakan negara-negara ASEAN coba mengambil pendekatan berkecuali, yaitu tidak mau memihak sepenuhnya kepada mana-mana kuasa besar. Tetapi apabila persaingan Amerika Syarikat dan China semakin kuat, ruang untuk ASEAN terus bersikap neutral dia menjadi semakin sempit. Dalam isu tertentu, negara-negara ASEAN kadangkala terpaksa membuat pilihan dasar yang lebih jelas. Ini menyukarkan ASEAN untuk mengekalkan kesatuan dan otonomi strategiknya. Jadi, walaupun ASEAN masih relevan, keberkesanannya tetap terbatas karena adanya tekanan dalaman dan persaingan kuasa besar yang semakin kuat. Sebagai kesimpulan, ASEAN memainkan peranan yang sangat penting dalam mengimbangi pengaruh Amerika Syarikat melalui pendekatan diplomasi, kerjasama serantau, dan juga prinsip berkecuali. Pendekatan ini telah membantu ASEAN dalam mengekalkan keamanan dan juga kestabilan di rantau Asia Tenggara, di samping mengukuhkan kerjasama dalam bidang keselamatan, ekonomi, dan juga geopolitik Indo-Pasifik. Selain itu, melalui konsep ASEAN Centrality, ASEAN terus menjadi platform utama dalam menghubungkan negara-negara Asia Tenggara dengan kuasa-kuasa besar di dunia. Pendekatan ini membolehkan ASEAN mengekalkan peranannya sebagai pemuda cara dialog dan juga kerjasama serantau. Walau bagaimanapun, ASEAN masih berdepan beberapa cabaran, termasuk perbezaan kepentingan dalam kalangan negara anggota, persaingan strategik antara Amerika Syarikat dan juga China, serta kemunculan pakatan baru seperti Quad dan juga AUKUS yang boleh mempengaruhi keseimbangan kuasa di rantau ini. Oleh itu, ASEAN perlu terus memperkukuhkan lagi perpaduan, meningkatkan lagi kerjasama dalam kalangan negara anggota, dan juga memperkasakan lagi mekanisme serantau supaya keamanan, kestabilan, dan juga kemakmuran Asia Tenggara dapat terus dipelihara. Sekian sahaja dari kumpulan kami, terima kasih.